Assalamualaikum dan salam sejahtera utama TVS 3 Mei 2021. Malam ini bersama saya Kaizari Afindi dan rakan penyampai. Dan saya Marzela Sigai. Ini antara tajuk-tajuk utama malam ini. Tindakan seorang wanita membawa bagasi milik rakannya mengundang padah apabila ditahan setelah dadah jenis ganja ditemukan. Seorang penjawat awam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kuching atas 6 pertuduhan salah guna kuasa babitkan wang bernilai RM91,300 Malaysia. Cadangan Kementerian Kesihatan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan memberi impak kepada ekonomi. Niat membantu rakan bertukar tragedi, bahkan berdepan hukuman gantung. Tidakkan seorang wanita tempatan membawa bagasi milik rakannya dari Kuala Lumpur ke Sarawak menerusi lapangan terbang antarabangsa Kuching mengundang padah apabila beliau ditahan setelah dadah jenis ganja ditemukan di dalam bagasi berkenaan. Pengarah Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak Herman Shah Abdullah berkata, wanita berumur 27 tahun yang bekerja sebagai ejen insurans separuh masa itu ditahan unit khas pemeriksaan penumpang JKDM di LTAK pada 28 April lepas. Pemeriksaan rapi tersebut membawa kepada penemuan sejumlah 18 bungkusan berbalut kertas hadiah di dalam salah satu bagasi yang bersaiz lebih besar. Bungkusan hadiah berkenaan mempunyai 4 lapisan, iaitu lapisan plastik Lucina, kertas karbon, dan sekali lagi plastik Lucina dan akhir sekali kertas berwarna keemasan. Kesemua 18 ketulan daun tumbuhan mampat disaki dadah jenis ganja. Kesemua dadah itu dianggarkan seberat 18.264 kilogram dengan anggaran nilai RM45,660. Suspek kini direman 7 hari untuk siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Herman turut tidak menolak kemungkinan wanita berkenaan mempunyai kaitan dengan penemuan 18.692 kilogram dadah di syaki ganja bernilai kira-kira RM46,730 pada 1 Mei 2021. Jelasnya penemuan tersebut adalah dari sebuah bagasi yang tidak dituntut lebih sebulan lalu di LTAK. Herman Shah berkata bagasi itu dibawa masuk menerusi sebuah penerbangan domestik dari Kuala Lumpur pada 2 April lepas dan menerusi maklumat yang diperolehi, bagasi itu didaftarkan atas nama seorang penumpang yang telah menjalani kuarantin sebaik tiba di Kuching pada hari berkenaan. Jadi bagasi tersebut disita untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Pengesanan ke atas pemilik bagasi berdasarkan rekod penerbangan sedang dijalankan dan dipercayai setelah kita dapat mengesahkan identiti pemilik bagasi, tangkapan akan dibuat ya. Jadi kes masih lagi dalam siasatan. Kemasukan dadah ke Sarawak boleh dikatakan kerap. Itu dakwa Pengarah Kastam Negeri Sarawak. Trend cuba seludup dadah dipercayai semakin menaik di mana pada tahun 2020 terdapat 7 kes cuba seludup dadah masuk dan pada tahun ini sudah ada 6 kes cuba seludup masuk. Pihak Kastam sentiasa berusaha dalam memastikan kes cuba seludup masuk dadah ke dalam negeri Sarawak sentiasa dibendung. Justru JKDM menyeru orang ramai untuk sentiasa memberi kerjasama dengan menyalurkan maklumat tentang sebarang aktiviti penyeludupan. Laporan Odlin Katerni bersama jurukamera Awang Azmel untuk TVS. Seorang penjawat awam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kuching atas 6 pertuduhan salah guna kuasa babitkan wang bernilai RM91,300 antara Januari hingga Mac 2017.
Bagi ke-6 pertuduhan, tertuduh didakwa menggunakan kedudukannya sebagai pengerusi Persatuan Kaki Tangan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Perjasa dengan mengarahkan pekerjanya untuk mengeluarkan cek milik Perjasa secara berperingkat untuk kegunaannya sendiri. Tertuduh turut mengaku tidak bersalah atas 6 pertuduhan pilihan iaitu menyalahgunakan wang tunai milik Perjasa untuk kegunaan peribadi. Pertuduhan utama dikemukakan mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009, manakala pertuduhan pilihan dibuat mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan. Sebaik pengakuan direkodkan, Hakim Steve Ritikos membenarkan tertuduh diikat jamin mahkamah RM10,000 dengan 2 orang penjamin tempatan untuk kesemua pertuduhan serta menetapkan 25 Mei depan untuk sebutan semula kes. Kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya SPRM Nur Nisla Abdul Latif manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Sementara itu, dalam kes berasingan, seorang lelaki yang bekerja sendiri dijatuhi hukuman penjara sebulan kerana menawarkan suapan RM1,150 kepada seorang pegawai imigresen pada November tahun lalu. Tertuduh mengaku bersalah sebaik pertuduhan pilihan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Steve Ritikos. Dia didakwa memberi suapan berkenaan sebagai balasan agar tidak mengambil tindakan terhadapnya yang disyaki menyeludup warga Indonesia yang merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 26J Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran ATIPSOM 2007. Tertuduh melakukan kesalahan mengikut Seksyen 214 Kanun Keseksaan Akta 574 dan boleh dihukum mengikut seksyen dan akta yang sama. Baik, Tan Sri Abdul Hamid Badur menyerahkan tugas dan tongkat kuasa Ketua Polis Negara kepada Datuk Sri Akril Sani Abdul Wahsani pada Majlis Serah Terima Tugas Jawatan Nombor 1 Polis Diraja Malaysia PDRM itu yang disaksikan Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Ismail Mohamed Said. Akril Sani akan memulakan tugas sebagai Ketua Polis Negara berkuat kuasa esok. Pelantikan Akril Sani mendapat perkenannya di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dengan nasihat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin atas perakuan Suruhanjaya Pasukan Polis. Tongkat kuasa jawatan berkenaan diserahkan kepada Akril Sani sambil disaksikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Abdul Hamid di dalam amanat terakhirnya sebagai Ketua Polis Negara ke-12 mengingatkan seluruh anggota dan pegawai PDRM untuk melaksanakan tugas dengan penuh berintegriti, amanah dan berpegang kepada amar makruf nahi dan mungkar. Ya, kita tidak mungkin mampu untuk memuaskan hati lebih 32 juta orang rakyat Malaysia. Namun, kita mampu untuk berusaha meningkatkan kualiti servis delivery kepada masyarakat. Laksanakanlah setiap tugasan yang diamanahkan dengan penuh ikhlas dan berintegriti. Sentiasalah berpegang kepada amar makruf nahi mungkar dalam setiap apa yang... Tambahnya, persaraan bukanlah masa untuknya terus melupakan pasukan polis selepas 4 dekad berkhidmat. Tanggal teramat 3 Mei 2019, saya telah diberikan mandat untuk memikul amanah selaku Ketua Polis Negara ke-12. Dan selepas 2 tahun berlalu, pada tarikh yang sama, maka tibalah hari terakhir saya mengenakan seragam biru dan berkhidmat dalam pasukan polis Diraja Malaysia. Selagi nyawa dikandung badan, darah perjuangan Pusaka Biru yang telah sebati dalam diri akan terus mengalir dalam tubuh sehingga terhentinya nafas ini. Cadangan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sudah tentu akan memberi impak kepada ekonomi negeri Sarawak. Justru penganalisis ekonomi Datuk Dr. Madeline Burma berkata, pelaksanaannya haruslah dinilai semula. The imposition of a PKP during this period, I think, is something that we have to think twice, because now we are already in the process of what we call the vaccination program. So there are many Sarawaktians who are already vaccinated. Some have done it first round and second has taken the second doses. So some have completed their doses. So to a certain extent, then I think it is best that a new approach needs to be implemented. Katanya lagi, pelaksanaan PKP pasti akan mengganggu ekonomi terutamanya terhadap komuniti tempatan dalam jangka masa yang panjang.
In a sense that we will need to adopt a kind of what we call a blend of both. Yeah? On one hand, we cannot have a full total lockdown. However, it is good to kind of target it to a certain area. For example, if there's a certain area is there are known cases of COVID, so that's where maybe the PKP could be done there, rather than imposing it, throughout the whole district or throughout the whole division. Because to a large extent, these will have a long-term impact in terms of the economic impact of the community, because once we impose a lockdown, so it will affect the production and also consumption. Dalam satu kenyataannya pada Sabtu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba mengumumkan bahawa pihaknya telah mengemukakan cadangan untuk melaksanakan PKP terhadap 5 negeri yang menunjukkan jumlah kes harian membimbangkan, iaitu Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor, Kedah dan Sarawak. Pada 26 April lalu, Sarawak telah mengumumkan pelaksanaan PKPB sehingga 17 Mei depan, sementara beberapa lokasi melaksanakan PKP diperketatkan. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Kita ke perkembangan seterusnya. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah mengeluarkan arahan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di 3 rumah panjang. Ia melibatkan Rumah Ukam Nanga Engkamop Julau, Rumah Sibat Penurin Betong dan Rumah Robert Ulu Pauh Sarike. PKPD di Rumah Ukam Nanga Engkamop Julau bermula 1 hingga 14 Mei 2021. PKPD di Rumah Sibat Penurin Betong pula akan bermula pada 4 hingga 17 Mei 2021. Manakala PKPD di Rumah Robert Ulu Pauh Sarike bermula 5 hingga 11 Mei 2021. Sementara itu, sebanyak 356 kes baharu positif COVID-19 dilaporkan di Sarawak pada Isnin. 63% daripada kes yang dikesan adalah dari daerah Miri, Sibu, Kuching, Sebauh dan Selangau. Daripada 365 kes baharu yang dilaporkan, seramai 56 orang telah menunjukkan tanda dan mengalami gejala jangkitan semasa saringan dijalankan. Manakala seramai 294 orang terdiri daripada individu yang dikuarantin. Terdapat 2 kes kematian baharu melibatkan jangkitan COVID-19 juga dilaporkan pada Isnin. Seterusnya, Kementerian Kesihatan KKM sedang berbincang dengan Kementerian Pertahanan untuk mewujudkan Hospital Medan di Kelantan dan Sarawak dalam masa terdekat ini. Ini berikutan kedua-dua negeri ini menyaksikan peningkatan kes COVID-19 dengan tinggi dan ketara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, dengan adanya Hospital Medan, kes-kes bukan berkaitan COVID-19 boleh diletakkan di hospital berkenaan. Ini bagi mengurangkan bebanan di hospital-hospital yang terjejas kerana kes COVID-19. Kita sedang berbincang dengan Kementerian Pertahanan supaya pihak Kementerian Pertahanan boleh mewujudkan Hospital Medan, di mana Hospital Medan ini dia bermaksud untuk meletakkan kes-kes non-COVID supaya bebanan dalam hospital yang terjejas kerana kes-kes COVID dapat dikurangkan dan dapat juga menambah jumlah kes-kes COVID di hospital, terutama sekali untuk critical bed iaitu di ICU dan di kes ward critical. Terdahulu, Kementerian Kesihatan melihat ada keperluan untuk mewujudkan Hospital Medan seperti yang dilaksanakan di Tawau ketika awal gelombang ketiga di Sabah sebelum ini. Selain itu juga, seramai 800 petugas tambahan digerakkan ke Sarawak dan Kelantan. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin berharap Sarawak menerima semula tawaran penggunaan vaksin AstraZeneca COVID-19 di negeri ini. Ini berikutan keyakinan yang ditunjukkan rakyat dalam pendaftaran vaksin AstraZeneca pada Ahad amat memberangsangkan. Terpulang kepada Kerajaan Negeri Sarawak, sekiranya mereka buat keputusan untuk terima vaksin AstraZeneca selepas keyakinan yang ditunjuk oleh rakyat semalam, saya terbuka untuk buka di Sarawak. Terdahulu, seramai 268,800 pendaftaran untuk mendapatkan vaksin AstraZeneca telah penuh hanya dalam tempoh 3 jam selepas ia dibuka pada jam 12 tengah hari.
Sementara itu, 1 juta lagi dos vaksin AstraZeneca COVID-19 dijangka tiba di Malaysia bulan ini. Penularan wabak COVID-19 yang membawa kepada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac tahun lepas sedikit sebanyak mendidik masyarakat di seluruh dunia termasuk Malaysia sendiri untuk mengubah tabiat hidup mereka. Ini adalah untuk memastikan kesihatan dan keselamatan terjamin. Antara yang telah diadaptasi adalah amalan bekerja dari rumah, belajar secara atas talian selain mengamalkan beberapa kaedah kawalan kendiri seperti penjarakan fizikal. Malah boleh dikatakan kebanyakan perkara yang dilakukan kini adalah luar dari kebiasaan. Jadi apa yang saya perhatikan bila saya ke lapangan, pada mulanya agak sukar juga kita menggunakan pelitup muka, kita tidak berjabat tangan. Tetapi bila kita terang kepada masyarakat, saya perlu mengamalkan norma baru. Jadi mereka menerima itu. Kalau dulu norma ini tidak bersalam, tidak menegur orang, dipanggil sebagai antisosial. Tapi dalam konteks pandemik ini, sikap kita adalah dipanggil dalam konteks antropologi, dipanggil altruistik. Maksudnya kita melakukan sesuatu perkara kerana kita nak menjaga keselamatan kita dan orang lain. Ya, betul. Beliau berkata demikian pada program Sejahtera Asia terbitan TVS. Tambahnya, pengalaman sejak tahun lepas itu sepatutnya tidak mendatangkan sebarang masalah maupun kejanggalan. Masyarakat kini dilihat sudah biasa dengan pelaksanaan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan bagi melandaikan lekuk kes positif COVID-19. Justru Dr. Juna sekali lagi mengingatkan masyarakat untuk mengurangkan aktiviti sosial yang melibatkan jumlah kehadiran yang besar, lebih-lebih lagi menjelang perayaan yang akan datang. Apa yang terbaik katanya, cukuplah sekadar menyambut bersama keluarga terdekat sahaja. Kalau boleh ngabang bersama keluarga sahajalah kita. Ya, betul. Kerana kalau tidak, kita tak nak raya Aidilfitri kita menjadi tragedi. Walaupun kita tahu masyarakat kita ni suka melakukan perkara secara berkumpulan, suka berambil, suka cara menziarahi, suka ngabang, suka bersama dengan orang lain. Kerana ini adalah masyarakat kita. Communal life itu adalah perkara biasa bagi kita. Warga asing yang datang ke Arab Saudi dengan visa umrah, lawatan dan pelancongan diwajibkan mempunyai perlindungan insurans terhadap risiko jangkitan COVID-19. Bank Pusat Arab Saudi dan Majlis Insurans Kesihatan Koperasi mengumumkan mengenai keperluan untuk mengemaskini format polisi insurans, dalam hal ini dengan menambahkan liputan untuk risiko jangkitan. Memetik portal berita Saudi Gazette, penambahan syarat itu bertujuan untuk menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan untuk bukan warga negara Arab Saudi dari luar negara. Ia adalah untuk tujuan pelancongan, lawatan dan umrah sekiranya mereka dijangkiti virus. Ini juga adalah untuk memastikan keselamatan semua pihak selain memastikan akses yang cepat dan mudah dalam mendapatkan rawatan. Perlindungan insurans merangkumi kos rawatan orang yang dijangkiti, kos prosedur kuarantin dan pemindahan perubatan dalam keadaan kecemasan. Seterusnya, hanya penerbangan kargo dari dan ke India yang dibenarkan memasuki Malaysia sejak 28 April lepas berkuat kuasa tarikh itu. Penerbangan pesawat penumpang Malaysia Airlines Berhad MAB dari dan ke India tidak dibenarkan memasuki Malaysia. Ia susulan keputusan Mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN yang dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Demikian pengesahan Menteri Pengangkutan Datuk Sri Dr. Wee Ka Siong. Mengulas dakwaan bahawa terdapat penerbangan MAB dari India dibenarkan memasuki Malaysia sehingga menjadi tular, Wee berkata penerbangan yang tular itu adalah penerbangan kargo sahaja. Malah mengubah penerbangan penumpang kepada kargo atau penumpang ke kargo telah menjadi amalan MAB selama berbulan-bulan sebelum ini berikutan pandemik COVID-19. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM, Maskargo di bawah kendalian MAB dan Suruhanjaya Penerbangan Awam juga mengesahkan perkara itu.
Mengenai kes pekerja asing India dengan pas yang sah memasuki Malaysia, Wee berkata beliau telah menyemak perkara itu dengan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dan mengesahkan kes itu berlaku lebih awal iaitu pada 10 April. Dalam perkembangan seterusnya, Malaysia terbukti muncul antara negara paling mesra perdagangan di dunia dengan mengekspor rangkaian produk serta perkhidmatan yang kompetitif ke lebih 120 negara dan wilayah di serata global. Malah, Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia turut menyifatkan Malaysia sebagai antara komponen utama dalam rantaian bekalan global. Pada tahun 2019, Malaysia telah diiktiraf sebagai negara dagangan ke-25 dunia selain tersenarai sebagai pengekspor dan pengimport terbesar ke-26 oleh pihak Pertubuhan Perdagangan Dunia. Pencapaian itu juga sejajar dengan penekanan Malaysia yang sentiasa memastikan agar seiringan dengan kepesatan transformasi teknologi dalam perdagangan dan sektor kewangan global. Matret berkata syarikat elektrikal dan elektronik tempatan misalnya merupakan peneraju penggiat sektor itu di peringkat global dengan sejumlah besar ekspor berkaitan disumbangkan oleh peranti semikonduktor, lita bersepadu selain transistor dan injap elektronik. Selain itu, teknologi maklumat dan komunikasi juga antara sektor penting bagi ekspor Malaysia. Ekspor lain termasuk sektor kandungan digital, produksi seni permainan dan pelbagai aspek pengeluaran audiovisual industri filem dan komputer. Bukan setakat itu, Malaysia juga diiktiraf sebagai antara industri kimia paling maju di dunia menerusi bekalan pelbagai produk termasuk polimer etilena, metanol dan polister tepu. Syarikat penghantaran kontena mengalami kerugian besar berikutan gangguan komputer yang berlaku di Pelabuhan Senari Kuching, Sarawak pada 27 Mac 2021. Gangguan itu bukan sahaja menyebabkan kos operasi mereka meningkat, malah menanggung kerugian dari segi pelayaran serta perolehan. Menurut Persatuan Pemilik-Pemilik Kapal Malaysia, Persatuan Perkapalan Malaysia, Persatuan Pemilik-Pemilik Kapal Sarawak dan Sabah serta Persatuan Perkapalan Sarawak, kualiti perkhidmatan penghantaran kepada komuniti perniagaan juga terjejas. Jumlah kapal yang menunggu untuk berlabuh meningkat sejak kejadian itu berlaku. Sebagai contoh, purata jam menunggu untuk berlabuh meningkat kepada 82 jam pada April dan melonjak kepada 183% daripada hanya 29 jam pada Mac. Pada masa sama, purata produktiviti pelabuhan merosot 36% kepada 9 pergerakan kasar sejam GMPH daripada purata 14 GMPH. Mereka menjelaskan kapal yang dirancang dengan 7 hari pelayaran dari Pelabuhan Klang ke Kuching dan kembali semula ke Pelabuhan Klang dalam masa 7 hari tidak mampu melaksanakannya disebabkan kesesakan pelabuhan dan produktiviti yang teruk. Kelewatan berpunca dari Terminal Pelabuhan Senari pasti mengakibatkan gangguan rantaian bekalan bagi pasaran Sabah dan Sarawak keseluruhannya. Prestasi perkhidmatan pelabuhan itu tidak bertambah baik sejak bertahun-tahun kerana kekurangan pelaburan modal untuk meningkatkan peralatan dan sistem teknologi maklumat IT yang sudah terlalu lama. Sehubungan itu, terdapat keperluan mendesak untuk Lembaga Pelabuhan Kuching mengkaji semula sistem pengurusan pelabuhan itu secara menyeluruh termasuk model pengoperasian pelabuhan. Berjaga sebelum terkena, Jabatan Meteorologi Sarawak telah mengeluarkan amaran cuaca kurang menerima hujan selama 7 hari bagi kawasan utara Sarawak bermula 3 hingga 9 Mei 2021. Cuaca sebegini berpotensi berlakunya kebakaran. Jadi, berwaspada ketika membuat pembakaran. Cuaca di utara Sarawak terutamanya sekarang dah kering dan ada tanda-tandanya potensinya untuk lebih kering berbanding minggu ini, minggu depan berbanding mulai Isnin ini dan Isnin depan dibandingkannya lebih kering. Mungkin dia tidak begitu mengejut, mungkin lebih kering lah, not necessary, tidak semestinya dia terlampau kering mendadak begitu, tetapi dia lebih kering, terutamanya di utara Sarawak lah. Cuaca sekarang ini kering kan, bertambah lagi kering, tentulah dia akan lebih berpotensi untuk mencetuskan keadaan yang lebih
tidak selesa lah, maksudnya kalau kata buruk tu dah teruk sangat lah, tapi tidak selesa because kerana tanah gambut tu very sensitif, sangat sensitif dengan keadaan yang begini. Bagi Haburi, apa yang utama pada ketika ini adalah kesedaran semua berhubung keburukan musim kurang menerima hujan. Saya rasalah public awareness ataupun kesedaran pihak awam sama ada diri dia sendiri patut sedar akan kemungkinan-kemungkinan ataupun keburukan-keburukan yang diakibatkan oleh pembakaran. Beberapa hari lalu, Miri menerima purata 10 panggilan pada setiap hari berhubung kebakaran belukar dan lalang. Perkembangannya kali ini, jumlah panggilan menunjukkan penurunan. Hari itu kuranglah panggilan, tapi sebenarnya ada hujan tadi. Hujan dekat tengah hari jadi hujan agak lebat di situ. Dalam pada itu, pihak Jabatan Bomba Bahagian Miri sudah pun memulakan operasi pengawasan menggunakan drone. Itu dari segi kebakaran, kami orang dah start monitor menggunakan kawasan-kawasan yang ada drone dengan pos sentri. Melalui penggunaan drone itu juga, pihak bomba dapat mengambil langkah awal dengan pemantauan pengawasan sebarang aktiviti pembakaran. Sekian sahaja utama malam ini. Terus patuhi SOP dan jaga jarak 1 meter anda. Sebagai mengakhiri utama, saksikan sambutan hari lahir 2 ekor anak harimau Malaya hebat dan wira yang dilakukan di Zoo Negara. Saya Marzela Sigai. Dan saya Ghazari Afindi. Salam hormat. Selamat malam. Selamat malam.